Anda bersama kami dalam rancangan Sahabat Bertanya, sebuah podcast soal jawab soalan-soalan kehidupan dan agama yang ditujukan kepada Ustaz Abdul Hafiz bersama kami, iaitu hos anda Indra Sahib, Ijat Koki dan Eric Pipul, meneroka mencari jawapan intisari yang menusuk ke jiwa. Assalamualaikum semua. Bersama kami lagi pada malam ini. Yo. Ha. 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 Oh, mengapakah kau tak ingin nak bertanya kepada ustaz yang sering memanfaatkan ilmu? Oh, ingatlah, hidup ini hanya sementara. Jangan biarkan dunia ini memperdayakan kamu. Kau inginkan Tuhanmu, kau menentang nafsumu. Pergilah menuntut ilmu, tuntutlah ilmu. Oh, janganlah kamu malu untuk bertanya kepada ustaz yang sering memanfaatkan ilmu. Come on, buddy! Bertanya, oh bertanya, oh bertanya, kuncinya ilmu. One more time, brothers. Okay. Bertanya, oh bertanya, oh bertanya, kuncinya ilmu. Kuncinya ilmu itu adalah bertanya. Assalamualaikum semua. Selamat datang kepada podcast yang gila, lagi bermanfaat. Ini gila-gila punya brother duduk bertiga. Saya Indra Sahib. Saya Ijat Koki Gerhana. Saya Eric Pipul. Dalam podcastnya Sahabat Bertanya. Nadi macam panas lah Meletup. Ini nyanyi aku terus macam macam siapa macam siapa yang penyanyi ni? Tak ada. Nyanyi adu gerak tak pernah macam gini. Aku nak tanya tadi. Aku nak tanya Ipul. Tadi suara high pitching siapa? High pitching mana? Aku tadi dengar dia pak chorus saya. Tanya dia siapa? Bayar ni abang kat sebelah aku ni. Musician. Band Lada tu bagus lah band tu. Lama Ipul. Aku nampak kau pakai t-shirt yang cantik. Biasa je. 4 alfabet je ni. LADA. LADA. Apa tu? Lada. Cuba terangkan sikit kepada pendengar kita. Apa ni? Tanya dia punya proposal tu. Oh ni Lada by project Tapi ni projek Sahabat Bertanya. Tak apa, tak kisahlah. Kita bukannya nak bergaduh kat sini kan. Lada ke, Sahabat Bertanya ke, mak dia bertanya ke, tak kisahlah. Tak boleh. Ini bid'ah. Tapi aku bingit hari dia, Ojat. Kenapa? Bingit pasal member aku satu tu, dia cakap dengan aku, dia nak buat opening. Dia nak nyanyi lagu ni. Tapi dia senyap je, bro. Okay, kita kasih lagi sekali lah. Lagi sekali lah. Aku dah cakap, aku kalau nyanyi baik-baik pendengar ada 15 orang ke 20 orang kan. Tinggal apa? Terus turun mana? Turun ke lubang kubur. Jatuh semua. Aku kasih korang teruskan je. Okay? Part suara-suara ni kan. Ini part suara-suara aku rasa tak boleh depend kat aku je lah. Kalau satu hari aku kalau sakit tekak macam mana Itu orang sebelah dia tu. Ada. Orang sebelah dia. Orang sebelah aku dia gentep gitar je. Dia boleh nyanyi juga. Dia boleh kan? Boleh. Dia simpan je. Dia kira semua boleh lah.
Okey, tanpa kita membuang masa, izinkan kami memperkenalkan ustaz kesayangan kita. Ya, ustaz ini yang akan menjawab soalan-soalan anda. Ustaz yang menuntut ilmu selama 4 tahun di Rubat Tarim Hadramaut. Wow. Ustaz yang juga berkelulusan Bachelor in Islamic Studies dari American Open University in Mesir. Dengan secara terhormatnya, izinkan saya memperkenalkan ustaz kesayangan kami, Al-Fadil Al-Mukarram, Ustaz Abdul Hafiz. Ahlan wa sahlan ya ustaz. Ahlan wa sahlan. Apa khabar semua? Baik, Alhamdulillah. Masya Allah, kami sangat beruntung lagi sekali dapat berkongsi studio dengan Al-Fadil Al-Mukarram, Ustaz Abdul Hafiz kita. Betul. Maaf Ustaz, saya punya introduction kepada Ustaz tadi macam nak masuk rock concert tadi. Macam ada geling ya. Gerhana punya vibe belum hilang. Engkau ada je. Betul. Aku sebenarnya tak puas hati aku tak dapat nyanyi mula tadi tau. Engkau nyanyi dah cakap je. Tapi Blair Apple tadi dah masuk. Suara dia dah macam audience 10 orang nyanyi. Orang dapat suara aku je. Suara dia suara perut tau. Suara Apple adalah suara perut. Dia bukan falsetto lagi. Dia falsafah. Fasarut. Baiklah, insyaAllah kita akan masuk kepada soalan yang pertama, dan bagi penonton dan pendengar, terima kasih untuk mendengar lagi sekali pada podcastnya Sahabat Bertanya. Baiklah, dan kami akan masukkan kepada soalan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz dan Sahabat Bertanya. Waalaikumsalam. Baik. Saya suka rancangan awak lah. Biasa. Ustaz very knowledgeable, Masya Allah. Saya email you all ni nak ask an issue that I am facing myself as a father. Anak saya, he is 28 years old. Belum kahwin lagi. Tapi tak pernah dia solat. Banyak kali. Bila maghrib pun tak nak solat. Saya dah banyak kali nasihatkan tapi tak gerak Ustaz. Malahan dia buat bodoh aja. Adakah saya harus tanggung dosanya? Dan adakah saya akan masuk neraka pasal ni? Tolong nasihatkan saya Ustaz. Terima kasih. Dari Muhammad Sharif. Masya Allah. 28 tahun 28 tahun masih tak nak solat. Aku macam nak bagi je tu budak. Itu kalau anak Harry. Tak ada. Pada abang Muhammad Syarif, minta maaf saya gurau saja, tapi yalah, ini bahasa pasar kan, ni bahasa duduk kat kedai kopi kan. Tak boleh berlembut sangat kadang. Aku jawab dulu boleh? Okay, cuba. Hidayah milik Allah. Masya Allah. Aku setia pada yang satu. Setia yang satu. Kau memang sentiasa setia pada satu. Pandai dah tolak. Tolak je. Cukup masa you tak dengar dari podcast saya. Ada can balik. Wah, sediakan makan nasi berani semua, men. Isteri dah siapkan. Okey, jadi kita berikan laluan kepada Al-Fadil Al-Mukarram, Ustaz Abdul Hafiz kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah kumpulkan kita pada malam ini untuk sama-sama kita berkongsi antara satu sama lain ilmu yang bermanfaat. Moga-moga apa yang kita dapat pada malam ini sama-sama kita dapat memanfaatkannya insya-Allah kepada ahli keluarga kita, kepada isteri kita, anak-anak kita, kepada sahabat-sahabat kita insya-Allah taala. Amin. Jadi alhamdulillah, terima kasih juga kepada abang yang bertanya soalan tersebut, dan mungkin masalah yang dihadapi ataupun yang sedang dilalui oleh saudara kita tadi dilalui oleh ramai daripada kalangan ibu bapa dan sebagainya. Jadi seperti mana kita tahu bahawa solat ini adalah satu kewajipan. Jadi bila seorang itu dia sudah baligh dan juga dia sudah berakal, dia dinamakan seorang mukallaf. Yakni seseorang yang sudah dibebankan dengan hukum ahkam agama. Dan salah satu daripada hukum ahkam agama yang dibebankan ke atas orang mukallaf iaitu adalah solat. Maka orang yang meninggalkan solat,
Itu yang pertama, kerana kalau misal kata dia tinggalkan solat kerana dia malas untuk melakukan solat, itu hukumnya dihukumkan dia itu sebagai fasik ataupun orang yang fasik. Manakala kalau dia mengingkari akan hukum kewajipan solat, contohnya dia dah tahu bahawa hukum melaksanakan solat ini hukumnya adalah wajib bagi orang yang sudah baligh dan juga sudah berakal, akan tetapi dia mengingkari. Macam mana dia mengingkari? Dia mengatakan bahawa solat ini tak wajib. Jadi solat ini contohnya menyusahkan dirinya, mengingkarilah daripada hatinya, iaitu tidak ada i'tiqad bahawa solat itu wajib, maka boleh dihukumkan dia itu terkeluar, na'udzubillah min zalik, daripada agama Islam. Jadi daripada soalan yang tadi diberikan bahawa anak dia yang sudah 28 tahun, jadi apabila sudah dinasihatkan berulang kali tetapi tetap tidak mahu untuk melaksanakan solat. Walhasil yang pertama sekali kita memuji perbuatan abang tadi, saudara kita tadi yang tidak berputus asa, tidak berputus asa di dalam memberikan nasihat kepada anaknya. Seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan bahawa ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Jadi kita berterima kasih dan juga kita memujilah apa yang dia lakukan, kerana apa? Dia melaksanakan salah satu daripada perbuatan ataupun sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu memberikan nasihat. Selain daripada itu, dia ada usaha untuk menjaga ahli keluarganya di dalam soalan tersebut, iaitu anak dia daripada dihumbankan pada hari akhirat nanti ke dalam api neraka. Kerana apa? Kerana meninggalkan salat. Jadi masalah yang dikemukakan dalam soalan tadi, bahawa anaknya itu setelah disuruh berulang-ulang kali untuk melaksanakan salat, tetap tidak mahu melaksanakan salat. Jadi jawapan yang boleh kita berikan di sini, adakah dia menanggung dosa anaknya yang meninggalkan salat? Jadi kita tahu bahawa meninggalkan salat ini, bila kita tahu dia adalah satu kewajipan, maka meninggalkannya itu adalah satu kemungkaran. Seseorang itu melakukan satu kemungkaran. Maka bila kita melihat seseorang itu melakukan satu kemungkaran dengan tidak melaksanakan perkara yang diwajibkan ataupun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya adalah wajib untuk kita menegur. Di dalam menegur itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada memberikan beberapa tips melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuklah melalui hadis Nabi SAW, dan hadis ini ma'ruf ataupun diketahui oleh ramai daripada kita. Kalau kita belajar kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hujjah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis 40. Jadi dia mengatakan dalam kitab tersebut, dia meriwayatkan satu hadis kepada kita, iaitu bila kita melihat satu-satu mungkar, apa yang perlu kita lakukan. Maka dia petik ataupun dia bawa, Imam Nawawi membawa satu hadis di dalam kitab tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang di kalangan kamu, siapa yang melihat satu-satu kemungkaran itu, falyughayyirhu, kalau dia ada kemampuan untuk dia mengubah kemungkaran tersebut, maka dia ubahlah kemungkaran tersebut itu dengan apa? Dengan tangannya. Tapi mengubah kemungkaran dengan tangannya kat sini jangan diertikan dengan makna memukul dan sebagainya, ataupun misal kata sabat 100 kali ke apa dan sebagainya, bila-bila budak tu kesian, dah besar kesian. Jadi kita kena faham hadis ini menurut apa yang difahami oleh para ulama. Maka ulama mengatakan itu kalau seseorang melihat kemungkaran, maka dia ubah kemungkaran itu dengan tangannya. Ini untuk khusus bagi orang yang mempunyai kuasa. Jadi contohnya misal kata di dalam satu kampung, misal kata yang mana kuasa ataupun diketuai oleh seorang yang mempunyai kuasa di kalangan ahli Islam ataupun orang Islam, maka melihat di dalam kampung itu misal kata ada kelab malam contohnya ataupun tempat-tempat maksiat, maka dia ada kuasa, dia ada authority untuk tutup tempat maksiat tersebut. Bukan maksudnya itu membakar ataupun menghancurkan rumah maksiat itu dan sebagainya lah. Kemudian yang kedua, Nabi SAW melihat kalau tak mampu, maka dengan lisan ubahlah kemungkaran itu. Fa illam yastati' fa bilisanihi, kata Nabi SAW. Kalau tidak mampu, maka ubah dengan lisan. Maksud dengan lisan ini bukan dengan
marah-marah ataupun bukan dengan maki hamun dan sebagainya Saya. untuk mengubah satu kemungkaran, bahkan dengan dengan nasihat yang baik, dengan kata tutur yang baik. Bahkan ada kalangan para ulama menafsirkan mengubah dengan lisan ini adalah tugasnya para ulama. Kerana apa? Mereka itu mempunyai ilmu akan satu-satu kemungkaran itu. Bila berlaku, contohnya kemungkaran itu, mereka akan lihat sama ada kemungkaran itu ada khilaf ataupun tak ada khilaf dan sebagainya. Jadi tugasnya itu diberikan kepada para ulama. Jadi dalam yang kedua ini, kalau misal kata daripada soalan yang diberikan tadi, jadi seorang abah itu dia mampu insya-Allah mengubah sesuatu perkara ataupun perkara yang mungkar yang dilihat. Contohnya anaknya itu tidak melakukan salat, itu ubahlah dia itu dengan menggunakan lisan, dengan memberikan nasihat-nasihat yang baik, dengan kata lemah lembut, kata yang sopan dan sebagainya. Pernah saya ingat ada satu orang mengatakan bahawa Al-Imam ataupun Syekh Muhammad Ghazali rahimahullahu ta'ala, bukan Imam Ghazali tapi Syekh Muhammad Ghazali ni adalah seorang ulama Azhar Syarif. Jadi beliau pernah ditanya, apakah hukum orang yang meninggalkan solat? Jadi kalau kita nak sebut hukum orang yang meninggalkan solat, kita akan jawab seperti mana ahli fiqh jawab. Kalau dia tinggalkan kerana malas, hukum dia fasid. Kalau dia tinggalkan kerana dia ingkar akan kewajipan solat, itu hukumnya boleh terkeluar daripada Islam. Tapi jawapan Syekh Ghazali mudah dan juga simple, yang mungkin boleh kita terapkan insya-Allah. Itu tak semestinya bila kita ditanya tentang hukum itu kita menjawab dengan hukum, bahkan kadang dengan hikmah. Membuatkan dengan kata-kata hikmah ini boleh membuat seseorang itu dia berfikir, lalu hatinya itu menjadi lembut untuk mendekatkan dirinya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Syekh Muhammad Ghazali mengatakan, orang yang tak pergi solat ataupun orang yang tinggalkan solat, kita ajak dia untuk solat. Orang yang tak pergi masjid, maka hukumnya apa? Kita ajak dia untuk pergi ke masjid. Orang yang tak mengenal Allah, kita mengajak dia untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dengan mengubah kemungkaran itu dengan lisan, dengan nasihat, dengan kata tutur yang sopan dan sebagainya, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan bukakan hatinya. Kalau tidak mampu mengubah dengan lisan, contohnya dah berkali-kali dah puluhan tahun misal kata sejak dia balik, tidak juga diubah dirinya, anaknya itu tetap tidak tak nak ubah dirinya, tetap tidak mahu patuh perintah-perintah Allah, maka ubahlah sekurang-kurangnya Nabi SAW fa biqalbih. Kata Nabi SAW, fa illam yastati' fa biqalbih, iaitu dengan hati. Iaitu dengan hati ini maksudnya macam mana? Itu mendoakan kita ubah kemungkaran itu selain hati kita itu tidak redha. Kerana apa? Itu adalah satu perbuatan maksiat. Orang yang meninggalkan solat itu adalah satu maksiat, dan hati kita tu tak boleh redha dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu, walaupun dia adalah anak kita, walaupun kadang dia adalah ahli kerabat kita, ayah kita, ibu kita, ataupun misal kata isteri kita, anak kita dan sebagainya. Walaupun ada hubungan kekeluargaan antara kita dengan dia, tetap bila dia melakukan satu-satu kemungkaran, hati kita itu tak boleh redha atas kemungkaran yang berlaku depan mata kita. Maka bila kita tak mampu untuk ubah kemungkaran itu dengan lisan kita, dengan lidah kita, kata Nabi SAW, dengan hati kita. Hati kita ini maksudnya apa? Kita tidak redha dengan apa yang kita lihat depan mata kita. Dalam masa yang sama, hati kita bertawajuh. Kalau menurut ulama-ulama tasawuf ataupun ulama-ulama sufi, itu hati kita itu bertawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah Subhanahu Wa Taala membukakan hati orang yang melakukan maksiat itu dengan asbab tawajuh kita, ataupun dengan sebab kita berusaha, doa kita dan sebagainya, Allah bukakan hatinya untuk apa? Untuk dekat ataupun untuk patuh perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu dari yang pertama, itu nasihatlah ataupun merubah kemungkaran. Jadi bila kita dah faham bahawa kita telah berusaha untuk merubah kemungkaran itu, dan kita tidak redha kemungkaran yang berlaku di depan kita, artinya apa? Kita tidak suka apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun berlaku daripada anak kita, maka kita akan benci. Apa yang tidak disukai oleh Rasulullah, maka kita juga tidak suka, walaupun dia berlaku daripada keluarga kita. Maka dalam keadaan seperti itu, adakah kita menanggung
dosa yang dilakukan oleh anak tersebut. Bila mana dia sudah diingatkan, bila mana dia sudah tahu bahawa perbuatan yang dia lakukan meninggalkan perintah Allah itu adalah satu dosa dan terus menerus dia tidak mahu taat kepada perintah ayahnya, kemudian dia tidak mahu taat, yang lebih lagi dia tidak mahu taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak menanggung dosanya sama sekali. Bahkan dialah yang menanggung dosanya. Baik, kita tidak menanggung sama sekali dosa. Cuma kalau kita mampu, sebab dia adalah anak kita. Dia adalah hasil daripada darah daging kita. Kita jangan putus asa, kita terus menerus memberikan nasihat kepadanya. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan hatinya insyaAllah pada satu hari untuk sama-sama dia melaksanakan solat dengan kita secara berjemaah dan sebagainya, insyaAllah. Ni saya ada tambahan bagi soalan ini. Mungkin kita boleh bukakan bagi diskusi Ustaz. Selalunya kalau bagi seorang ayah ataupun ibu bapa secara umumnya, anak-anak sedemikian yang I can say diorang ni degil, mungkin tak nak dengar cakap mak bapak kan, bapak suruh solat tak nak lah pak kan, malas lah, nak main game lah dan sebagainya. Ni aku kasih senario je lah Okay. Dan mungkin diorang ada diorang punya jalan haluan mereka sendiri, mungkin percampuran mereka secara harian dan juga kawan-kawan yang memberi pengaruh ke atas mereka, dan dengan dunia teknologi dan dunia yang moden sekarang ini, mereka hidup terkongkong dalam bilik dan sebagainya kan. Kita pun sebagai bapa tak tahu apa yang nak buat dalam bilik. Jadi soalan yang saya ingin ketengahkan, dan mungkin kita boleh dapat berdiskusi atas sebab ini Ustaz, apakah sumber-sumbernya kan, ataupun punca-puncanya anak sehingga berlarutan seperti ini kan, tak nak solat dan sebagainya. Mungkin kita boleh bincangkan daripada sudut parenting. Definitely kan, betul tak? Ada pepatah Melayu tapi aku tak pandai lah Ijat kan, kalau apa lagi ni, rebung buluh apalah lentur buluh dia dari rebung ni. Masya Allah, nampak pada Ijat Goki kita dia keluarkan falsafah Melayu. Okay. So kita nak jadikan ini sebagai satu diskusi Ustaz. Definitely it goes back to parenting. Jadi daripada awal tu, daripada muda tu kan, penting tak bagi seorang ibu bapa untuk mengasaskan anak dia untuk mula bersolat kan? Bukan setakat menjinakkan saja, tapi menjadikan dia sebagai rutin kan. Takut kalau dia dah besar dari kebiasaan, maghrib tak payah solat, maghrib tengok TV dan sebagainya kan. Jadi alhamdulillah daripada soalan yang diberikan, dan ini banyak berlaku lah, ataupun soalan-soalan seperti ini banyak dipertanyakan kepada alim ulama kita pada zaman ini. Kerana kita melihat masalah-masalah seperti ini mungkin tidak berlaku dan juga jarang dijumpai lah pada zaman-zaman dahulu. Menunjukkan tarbiyahnya orang dahulu itu lebih berkesan kalau nak dibandingkan dengan tarbiyah yang berlaku pada zaman ini. Jadi tarbiyah, kita mengambil contoh daripada orang-orang dahulu, mereka itu bila membesarkan anak mereka. Bila membesarkan anak mereka itu bukan dimulai tarbiyahnya itu ketika anaknya itu sudah baligh, ataupun anak dia itu sudah menjakar ataupun mencapai umur 20 tahun dan sebagainya, ataupun anak dia itu sudah masuk secondary school ataupun primary school, baru dia mula untuk tarbiyah dan sebagainya. Tidak. Bahkan mereka itu berpegang teguh, khususnya para ulama, kalau kita lihat tarajim ataupun kisah-kisah para ulama kita, bagaimana mereka itu mendidik anak mereka sehingga anak mereka itu menjadi orang yang berjaya seperti mereka, bahkan lebih berjaya dari sudut ilmu, dari sudut amal, dari sudut kesalehan dan sebagainya daripada diri mereka sendiri. Ini adalah hasil tarbiyah yang mereka dapatkan ataupun mereka belajar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada menyebutkan satu hadis, iaitu yang mana disuruh untuk mengajarkan salat, ataupun disuruh untuk melakukan salat bagi anak kita itu ketika umurnya itu berapa? Umurnya itu 7 tahun. Jadi ketika umur 7 tahun itu sudah diperintahkan kepada ibu ataupun bapa ataupun orang yang menjaga anak tersebut, datuk ke dan sebagainya, wasal orang yang mengambil berat lah
anak tersebut untuk melaksanakan solat. Dan adakah diperintahkan hanya untuk solat? Tidak. Perkara-perkara yang berkait dengan solat, contohnya seperti wudu, contohnya perkara-perkara yang berkait dengan akidah, contohnya seperti sifat-sifat yang wajib, mempelajari sifat-sifat yang wajib, apa yang mustahil, apa yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala, itu dididik sejak daripada umur 7 tahun. Itu Nabi SAW kata, iaitu disuruh ataupun diperintahkan untuk menyuruh anak-anak itu untuk melakukan solat ketika umur 7 tahun. Dan bila anak itu menjangkau umur ataupun dah capai umur 10 tahun dan dia tetap tidak mahu melaksanakan solat, maka diharuskan untuk dipukul. Tapi dengan pukulan yang sekadar mengajarkan adab ataupun supaya dia itu melaksanakan solat, bukan pukul bantai. Bukan pukul yang sampai orang kata mencederakan dan sebagainya. Dan kita lihat dari dalam kisah salafun salih rahimahumullahu ta'ala, di dalam mendidik anak mereka itu, bahkan bila mereka itu bangun pada waktu malam contohnya, dan hal ini pernah dikisahkan pada podcast yang lalu, alhamdulillah, mereka itu di dalam satu-satu negara itu bila bangun pada waktu malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan bangunkan juga bayi-bayi mereka pukul 3 atau pukul 4 pagi dan sebagainya. Mereka bangunkan juga dan berikan mainan kepada anak-anak mereka, bayi-bayi mereka, supaya bermain. Jadi anak itu apa? Untuk tujuannya agar supaya bayi itu sudah terbiasa. Nanti bila dia besar ataupun bila dia sudah baligh dan sebagainya itu, dia tahu bahawa solat ini adalah satu-satu perkara yang penting, ataupun dia adalah satu ibadatun badaniyah, satu ibadah yang berbentuk badan, yang dapat ataupun yang boleh mempercepatkan seseorang itu mendekatkan dirinya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada salah satu daripada kata-kata dari bahasa Arab ataupun pepatah Arab mengatakan at-ta'limu fis sighari kan-naqshi fil hajar, iaitu mengajarkan sesuatu ketika seseorang itu kecil. Kita ajarkan budak kecil, insya-Allah itu seperti mengukir di atas batu. Artinya apa? Perkara yang baik yang kita ajarkan kepada anak kecil itu, insya-Allah bila dia sudah besar, dia sudah baligh, dia akan terbiasa dengan apa yang sudah diajarkan. Kalau kita praktikkan anak kita itu sejak daripada kecil, kita latihkan dia itu daripada solat, kita ikut bagaimana tarbiyah yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada anak-anaknya, kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra, kepada anak saudaranya Sayyidina Ali, bagaimana tarbiyahnya sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW kepada anak-anak mereka, bagaimana tarbiyahnya para ulama, wali-wali Allah dan sebagainya kepada anak-anak mereka, insya-Allah kita akan sukses di dalam mentarbiyah anak kita, insya-Allah taala, walaupun berbeza keadaan tempat kita dan sebagainya. Kalau nak dibandingkan dengan negara-negara yang lain ataupun negara-negara yang lebih Islamik, misal kata, ya betul. Tapi itu tidak menjadi penghalang. Kerana apa? Kerana insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu hamba-Nya yang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ini bab nak jaga solat. Kita nak jaga solat sendiri dah susah ajar apalagi nak memantau anak kita sendiri. Kan? Ini perlukan pada pengalaman kan. Betul. Aku believe korang dua pun sama juga. Korang pun sebagai bapa kan, kita pun memain peranan kat rumah. Itulah tanggungjawab kita kan. Tanggungjawab kita sebagai seorang bapa, ketua rumah kan. Kalau aku senang je, anak aku tak solat, kasih kau satu bam kan. Kasih dia uppercut satu bam. Boleh? Boleh aja. Jangan kejap. Okay, ni nak kongsi sikit lah kan. Macam soalan ni kena kat diri anak sendiri kan. Mana pun ada anak dah peringkat dengan 2 sekarang. Tapi ini share lah kan. Tak bukan nak kata nak tunjuk diri ni baik. Tapi memang ada banyak impact bila kita didik anak daripada kecil lah. Macam anak-anak ni alhamdulillah macam sering dibawa ke masjid daripada kecil. Macam mingguan ada kelas-kelas agama kan. Itu ada main peranan juga. Jadi macam kita sebagai bapa sendiri mesti nak kena tunjuk sikit lah. Tunjukkan sikit kita punya disiplin. Macam apa nak buat, nak introduce dia macam pakai kain.
Pasal zaman sekarang banyak budak tak pakai kain. Jadi bila kita dah belajar macam hadis-hadis Nabi kan dalam Pasal budak-budak zaman sekarang malu pakai kain. Macam malu lah. Tapi anak aku so far aku terangkan pada dia macam manfaat daripada kelas Ustaz Hafiz. Kitab Syamil Muhammadiyah kan ada menceritakan Rasulullah tu pakai apa? Kain. Jadi bila kita ajar anak tu dia macam suka dia dengar kan. Jadi kita pun nak kena tunjuk lah. Jadi kadang apa nak bikin macam sekali macam sebelum masuk maghrib kita dah bilang hari kita pakai baju folio lah. Kira macam folio lah kain lah. Kira macam para habaib bagi dia. Kiai. Jadi mungkin kat situ ada dia punya impact juga. Tapi kalau siapa yang boleh istiqamah tu lagi baik lah. Tapi macam mana pun kadang biasalah on off kan. Kadang seluar dengan baju. Tapi nak kena adakan lah itu rutin. Kasih diorang pengenalan yang ini attire Islam. Bukan songkok. Pasal sekarang kadang macam anak-anak sendiri kan banyak nak shortcut. Yalah. Nanti dia nak solat kan 10 kali kita solat dengan dia 10 kali nak kena belanja pakai songkok. Dia tak suka ke? Dia tak suka macam agak budak sekarang lah. Budak yang sekolah sekular. Mungkin tak biasa lah. Biasa. Dah biasa kan. Dah biasa kan. Tapi tetap dia dah makin dia besar dia makin complacent. Jadi kita nak kena consistent remind dia lah kan. Jadi itulah tips. Macam kau cakap peranan kau ni sebagai bapa, kau just need to remind him lah. Yes. Kadang-kadang tergugak juga iman kan, asyik remind je kan, macam nak pang aja. Aku nak cakap kau tadi Jad. Macam aku kan, anak tak nak solat pam. Kau tak nak solat aku kasih kau apa kat pam. Flying kick satu pam. Tapi aku gurau. Tapi aku masih kecil lagi. Anak aku masih kecil. Tapi aku gurau je. Tapi ada beza. Anak perhatikan macam bila anak punya approach tu kan macam terlalu macam asal tak sembahyang lah. Tapi daripada kita buat tu, kita mungkin boleh tukar sikit cara kita. Macam kita dah plan suami isteri macam hari kita siang-siang kita dah plan orang kita nak jemaah. So sebelum masuk waktu semua dah siap. Semua dah tunggu dekat sejadah dulu kan. Tapi kau punya whole family must play their role lah. Especially kau punya wife kan. Must play their role lah kan. Betul tak? I mean kadang dia macam pasang surut jugalah budak-budak ni. Jadi kadang dia mood dia bagus kan turun. Jadi pasal mungkin pergolakan era sekarang ni kan banyak gangguan lah budak-budak sekarang lelaki. Jadi kat sekolah dia lain, kat rumah dia mungkin baik, kat sekolah kita tak tahu macam mana kan. Betul. Aku agree. Sebab tu apa kata para ulama, madrasah yang pertama bagi anak-anak itu adalah rumah kita sendiri. Masya-Allah. Dia macam mana pun selepas dia pergi sekolah secondary ataupun dia masuk universiti dan sebagainya, tetap madrasah pertama tu, apa yang dia perolehi daripada madrasah yang pertama itu insya-Allah dapat mempengaruhi kehidupannya. Walaupun nanti dia dah sambung, dia dari luar banyak ataupun dia keluar negara tak bersama kita dan sebagainya, insya-Allah madrasah yang pertama, didikan pada madrasah pertama iaitu di rumah kita itu sendiri, itu insya-Allah dapat mempengaruhi lah ataupun dapat mengubahkan dirinya. Jadi dalam keadaan daripada soalan yang tadi itu, abang yang tadi teruskan usaha. Dan kadang natijah ni tu boleh datang, Allah kabulkan insya-Allah doa abang, insya-Allah Allah berikan ataupun ubahkan hatinya untuk solat. Tapi kadang kalau tak dikabulkan, tetap teruskan usaha. Mungkin nanti selepas abang tiada dan sebagainya, insya-Allah lepas 20 mungkin 30 tahun Allah berikan perubahan pada hatinya, insya-Allah dia akan lakukan solat, insya-Allah. Dia tak boleh putus asa Ustaz. Jangan putus asa. Jadi kita nak go for a short break. Kita nak berehat sebentar, okey. Jadi kembali lagi pada segmen yang seterusnya ataupun pada soalan yang kedua kan, insya-Allah selepas kita punya break ini. Assalamualaikum semua. Yo. Malam ini kami akan freestyle doh. Dengarkan ya kawan-kawan. Salam sejahtera kepada semua. Selamat datang ke rancangan yang gila. Ustaz melayani 3 jejaka dalam siri podcast Sahabat Bertanya. Eric People, Ijad dan Indra akan kami terus bertanya, mencari yang suci lagi yang esa dalam siri podcast Sahabat Bertanya. Yo, drop it hard yo. Yo, anda bersama kami dalam
Ya, kembali lagi kita dalam podcastnya Sahabat Bertanya. Ya, akan kami teruskan bertanya kepada Al-Fadil, Al-Mukarram, tak ada dah. Sorry. Al bunyi tak ada. Al-Mari, tak ada. Al-Mari. Okey. Tadi kita dah berbual pasal Hari kita nak tanyakan soal yang kedua kepada Al-Fadil, Al-Mukarram kita, Al-Mukarram Ustaz Abdul Hafiz kita. InsyaAllah kita akan tanyakan kepada Ustaz Abdul Hafiz soalan yang kedua. Nombor dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahayu dan saya melalui dilema dan harap Ustaz boleh tolong saya. Saya sudah berkahwin selama 8 tahun Ustaz. Suami saya Alhamdulillah baik orangnya. Tapi saya ni selalu clash dengan MIL. MIL apa Jad? Mother-in-law. Okay. Short form gua tak tahu lah. Okay. Mother-in-law saya tak suka dengan saya. Dari mula lagi kita kahwin. Tak tahu apa yang dia tak suka. Suami saya pula selalu utamakan my mother-in-law. Saya tak sukalah Ustaz. Soalan, seorang suami patut dahulukan isteri ataupun ibu? Ini macam malam aku tak sebut. Apa yang berada ni pening? Baru bini satu. Bini dia yang pening. Bini yang pening. Kau cuba huraikan sikit pun. Jawapan dia senang je. Apa dia? Izinkan suami kahwin lagi. Dua mother-in-law. InsyaAllah the second mother-in-law akan suka dia. Ini Jangan marah Kak. Kak Rahayu, bukan saya yang komen. Tak ada nama-nama diorang betul lah. Nama gelaran ke apa? Wallahualam dia hantar gitu nama saya Rahayu. Jadi Kak Rahayu, ini saya disclaimer dulu, bukan saya yang buat itu komen. Apa-apa boleh cari Apple. Dia tinggal dekat Marsiling. Cari dia sana. Ya, insyaAllah kita boleh berikan laluan kepada Al-Fadil, Al-Mukarram Ustaz kita. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih pada soalan yang diberikan. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah seperti mana yang disebutkan dalam soalan itu, hubungan perkahwinan itu sudah berterusan selama 8 tahun. Alhamdulillah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan hubungan itu insya-Allah hingga kekal ke syurga insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi di dalam soalan yang ditanyakan tadi, mana patut didahulukan? Adakah ibu didahulukan ataupun isteri didahulukan? Jadi bila seorang suami itu dia berkahwin dengan seorang perempuan ataupun seorang lelaki itu berkahwin dengan seorang perempuan, itu dia dinamakan suamilah. Jadi kalau kita lihat dalam kitab-kitab dan sebagainya, itu ada hak-hak ke atas isteri yang mana suami itu wajib untuk dijaga ataupun untuk menjaga hak-hak suami itu ke atas isterinya. Dan begitu juga isteri juga mempunyai hak-hak yang wajib untuk dijaga ke atas siapa? Ke atas suami itu. Jadi masing-masing itu memainkan peranan penting lah di dalam penjagaan hak dan sebagainya. Begitu juga seorang lelaki bila dia berkahwin dengan seorang perempuan, itu tidak bermakna bahawa dia melupakan hak-haknya itu sebagai seorang anak kepada ibu dan juga bapanya. Jadi ini tidak bermakna seorang lelaki itu bila sudah berkahwin itu dia mengabaikan ibu bapanya ataupun dia meninggalkan ibu bapanya ataupun dia tidak ada kontak bersama ibu bapanya dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, di dalam penjagaan hak ibu bapanya juga dia tidak boleh mengabaikan juga haknya itu ataupun hak yang wajib baginya untuk menjaga ataupun hak yang wajib baginya untuk menjaga bagi ataupun untuk isteri dia. Jadi di dalam Islam itu sangat adil, dan ini telah diterangkan secara detail oleh para ulama. Jadi tak perlu ataupun persoalan mana perlu didahulukan dan sebagainya itu tidak seharusnya ataupun tidak selayaknya timbul. Di dalam penjagaan hak, seorang suami itu wajib menjaga haknya ke atas isteri, dan juga dia sebagai anak lelaki itu dia wajib juga menjaga haknya itu ke atas ibu yang telah membesarkannya dan sebagainya. Cuma para ulama mendatangkan
beberapa persoalan dan sebagainya. Mungkin berlaku ketidakadilan daripada salah satu daripada dua pihak. Jadi ketidakadilan itu mungkin boleh berlaku daripada pihak ibu sendiri dan juga mungkin boleh berlaku daripada pihak isteri itu sendiri. Jadi isteri dan juga ibu, isteri dan juga ibu perlu ingat. Kita mula dengan siapa? Kita mula dengan isteri dahululah. Bila lelaki itu menjadi milikmu, wahai isteri, dan dia menjadi suamimu, itu tidak bermakna bahawa kamu itu boleh mengungkung dia ataupun kamu memutuskan, na'udzubillah min zalik, memutuskan hubungan anak itu bersama dengan ibunya. Kerana apa? Walau macam mana pun, tetap kalau dia itu anak lelaki dan sebagainya, tetap diwajibkan baginya itu menjaga hak-hak yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ibunya. Dan kalau kamu misalnya kata seorang ibu, bila anak kamu, anak lelaki kamu, anak kandung kamu itu berkahwin dengan perempuan ataupun berkahwin dengan isteri ataupun dengan dah mempunyai isteri, itu tidak itu orang panggil apa husband wife. Bila dah jadi husband and wife. Dari Ustaz macam panas sikit. Bukan, mungkin hangat sikit badan dia. Pasal berbual pasal perkahwin lah kan. Macam dia cerita. Itu macam belum biasa lagi. Tak apa, insyaAllah. Tak apa Ustaz jawab lagi banyak soalan perkahwinan insyaAllah. Kau buat kahwin kau jangan senyum-senyum pun. Aku perhatikan kau je tadi. Aku pun ada perhatikan juga ibu kan mana tahu kan. Alhamdulillah aku tak ada. Tak ada. Engkau petenung kat Ustaz tu yang buat Ustaz pressure. Ilmu kan ni. Kau pestep. Tapi yelah, aku dah tadi tengok Ustaz tengah berbual kan. Apple all the way saya tenung macam bertenung. Dia bertenung macam tenung kadi. Okey. Sila. Jadi seorang ibu tu bila anak lelaki ni itu berkahwin dengan seorang wanita dan sebagainya, itu dia kena tahu juga bahawa anaknya itu, anak lelaki itu ada tanggungjawab yang lain untuk menjaga isterinya dan sebagainya. Jadi kena adil daripada sebelah ibu dan juga daripada sebelah isteri. Jadi insya-Allah kalau kita lihat ataupun kita baca kitab-kitab tentang hak-hak seorang suami ke atas isteri dan juga hak seorang anak misal kata ke atas ibu bapanya dan sebagainya, insya-Allah perkara ataupun persoalan seperti ini tidak timbul dan sebagainya, insya-Allah taala. Ceritanya bagi Kak Rahayu ni kan dah macam cerita Melayu tau. Drama-drama Melayu. Drama Melayu Pul Sebab tu aku malas nak tengok drama Melayu. Cerita dia gini je. Sama juga. Keluarga pergi tengok Korea lagi baik. Ibu mertua tak suka. Ini macam cerita Piramli, ibu mertuaku. Alah Kasim. Tapi ni real lah, ni real. Ni memang nampak banyak lah kat Facebook ke kan. Ini masalahnya kan Ustaz. Sekarang kan couple-couple ni lepas honeymoon je ada masalah. Nanti apa-apa je semua post kat Facebook kan. Mother-in-law gini lah. Kau cuba terangkan sikit apa masalah diorang, Jad. Tak ada, diorang ni kalau ada macam rasa tak puas hati tu dengan in-law seorang, tak perlulah nak post-post kat Facebook ni kan. Ada sampai post macam tak perlulah nak cerita kan. Lebih baik kita berdoa macam minta simpati lah. Itu dah tak tahu orang yang baca tu menyambar. Aku nak aja KKPL kan komen. Kesat tu Kadang-kadang memang menyampah sangat kan. Yelah, betul. Mana ada rumah tangga perfect. Betul tak? Mesti ada masalah. Dia belum dengar lagi lah Pul. Kisah kita dulu. Senang cakap, Jad. Kau cakap dengan dia, kau belum kenal diri lagi. Kau belum kenal siapa diri kau lagi. Ataupun lebih lanjut, kau belum kenal siapa tu Eric Pipo. Atau lebih kronik lagi, kau belum nampak cahaya tu. Ini kalau go on tak habis tau. Orang yang keliru Orang yang keliru. Mak mertua ke pasal makrifat ni? Okey, kita akan berehat sebentar. Selepas kita berehat, kita akan ketengahkan soalan yang ketiga kepada Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz kita. Jadi insya-Allah jangan ke mana-mana, nantikan.
Assalamualaikum semua. Yo yo yo. Malam ini kami akan freestyle doh. Dengarkan ya kawan-kawan. Salam sejahtera kepada semua. Selamat datang ke rancangan yang gila. Ustaz melayani 3 jejaka dalam siri podcast Sahabat Bertanya. Eric People, Ijat dan Indra akan kami terus bertanya, mencari yang suci lagi yang esa dalam siri podcast Sahabat Bertanya. Yo yo, drop it hot yo. Ya, drop it hot. Macam biasa juga. Gua pun tengah hot. Topik pun semakin hot, semakin hangat Jangan main-main. Brother di luar sana, topik semakin hangat Okay, brother. Jadi kita nak ketengahkan lah topik yang ketiga. Teruskan. Topik yang ketiga ni aku rasa ini memang topik yang hot juga. Patutlah aku tadi tak nampak tak kacamata. Alamak Ijat. Kau tak pakai kacamata kau dari Tak bawa lah dari. Aku ada kacamata, tapi kacamata untuk budak kecil. Okey, soalan yang ketiga, izinkan saya ketengahkan kepada Ustaz Abdul Hafiz soalan yang ketiga. Salam Ustaz Eric, Ijat dan Indra. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam semua. Terima kasih untuk selalu menghiburkan. Dan Ustaz, terima kasih banyak-banyak jawab soalan bagi umat Islam. Soalan saya, boleh tak isteri pakai inai demi untuk suami, tapi hiasan inai tersebut dilihat oleh lelaki dan orang lain? Daripada Abdul Karim, Woodland. Ini mesti geng Apple lah, offside. Ini ada Chan pakcik-pakcik dam. Tak ada. Aku dapat ini email. So dia letak situ Abdul Karim Mulan. So aku pun letak lah whatever yang dia tulis. Aku copy paste dia, letak kat situ. Dia letak kat ini questionnya. Tak ada, dia tanya pasal Inai lah ni. Inai? Dia nak kahwin lagi pun. Kau dari tadi Tak ada, aku tanya je. Aku tanya kepada Inai semua baca. Kepada isterinya Eric People, berjaga-jaga. Cek jari dia. Ada sikit je Inai dia pakai. Dia kalau Eric balik dengan inai di jari, terpaksa nak nyanyi lagu Inai di jari. Inai di jari, periuk di kepala. Itu lagu legend. Kalau periuk dah kat kepala, dah tak legend lagi Kau boleh bungkus boleh bungkus. Okay, sebelum kita lagi nak bungkuskan dan kita akan berikan laluan kepada Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz Abdul Hafiz untuk menjawab soalan yang ketiga. Okay, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Jadi soalan yang diberikan, Alhamdulillah, bolehkah seorang isteri itu menggunakan ataupun memakai inai untuk suami? Jadi soalan ini dia berbentuk umum. Kalau kita lihat dari segi soalan yang diberikan, dia umum. Jadi dia kata, bolehkah seorang isteri itu menggunakan inai? Tapi tak disebutkan di dalam soalan tersebut menggunakan inai di mana. Di kepalanya, ataupun di tangannya, ataupun di kakinya. Jadi insyaAllah kita akan cubalah sedaya upaya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak untuk kita gunakan ataupun kita jawablah berdasarkan apa yang dijawab oleh para ulama. Jawapan ini bukan daripada kita, tapi ia hanya nukilan daripada ulama-ulama kita mu'tabar, dan lebih kita fokuskan di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau seorang isteri, berarti bila dia mengatakan seorang isteri, berarti dia sudah dimiliki oleh seorang lelaki. Lelaki itu disebut dengan suamilah. Adakah boleh hukumnya diperbolehkan bagi seorang isteri itu kalau dia nak menggunakan inai? First kali kita jawab di kepala lah ataupun di rambutnya. Walaupun kata para ulama, contohnya kalau dia nak mewarnakan rambutnya itu, contohnya pada warna merah misalnya kata, ataupun warna kuning. Kerana apa? Kerana tujuan perhiasan ataupun dengan tujuan untuk menghiburkan suaminya. Dengan tujuan tersebut, maka kata para ulama diharuskan, bahkan ada di kalangan para ulama mengatakan hukumnya itu disunnahkan. Kerana apa? Dapat menghiburkan hati suami dan sebagainya. Apakah hukum kalau misalnya kata dia nak mewarnakan ataupun dia nak menggunakan inai di kepalanya itu dengan warna hitam? Itu menjadi pembahasan lah di kalangan para ulama.
Kerana apa? Ada di kalangan para ulama mengatakan hukumnya itu tidak diperbolehkan. Berdasarkan satu bait, ada satu bait disebut dalam kitab Zubat, wa yahrumu khidab sya'rin bisawat li rajulin wa imra'atin li rajulin wa imra'atin illa lil jihad. Dan diharamkan mewarnakan rambut itu dengan warna hitam. Dengan warna hitam, baik gunakan inai atau selain pada inai. Bagi siapa? Bagi lelaki dan juga perempuan. Kadang seorang perempuan atau isteri kadang rambutnya itu sudah beruban, contohnya pada waktu muda dan sebagainya. Lalu bagi untuk tujuan perhiasan, maka kata para ulama, kalau misal kata dia itu belum dimiliki ataupun dia itu masih single lah, belum berkahwin, maka hukumnya itu tidak diperbolehkan. Hukumnya itu tidak diperbolehkan. Tak kira sama ada yang tua ataupun yang muda, yang belum berkahwin, tidak diperbolehkan. Kalau misal kata dia sudah berkahwin dan tujuannya itu untuk menghitamkan, ini menghitamkan rambut, dan tujuannya untuk memberi ataupun tujuannya itu untuk perhiasan bagi suaminya, maka hukumnya di kalangan para ulama mengatakan hukumnya itu diharuskan. Kerana apa? Ada tujuan perhiasan. Bila kita sebut untuk suami, berarti apa? Selain daripada suaminya. Selain daripada suaminya, khasatan lebih khusus lagi orang-orang yang tidak ada hubungan dengannya, contohnya bukan mahram dengannya dan sebagainya, maka hukumnya itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Baik. Jadi kalau kita kembali pada soalan itu, adakah boleh seorang isteri menggunakan inai di hadapan ataupun menggunakan inai kalau kita letak di rambut ketika bersama dengan suaminya? Lagi soalannya, dia sambung lagi soalan tadi. Soalannya dia menanyakan, boleh tak isteri pakai inai demi untuk suami, tapi hiasan tersebut dilihat tapi juga dilihat kepada orang lain. Mungkin macam kat tangan ke. Kalau jari macam mana Ustaz? Kalau jari. Okey, jadi kalau kita lihat, kalau kita khususkan, kita fokuskan kepada rambut. Jadi bila dia menggunakan inai di rambut untuk tujuan perhiasan, hukumnya itu diperbolehkan ataupun disunnahkan kat situ. Untuk suami. Walaupun dengan warna hitam, ada di kalangan para ulama mengatakan hukumnya itu diharuskan kalau misalnya kata rambutnya itu beruban dan sebagainya. Kemudian dilihat oleh orang lain. Bila kalimat dilihat oleh orang lain, kita pecahkan lagi. Berarti apa? Bila dilihat oleh orang lain ni kita faham bahawa dia itu adalah orang yang tidak mempunyai hubungan mahram contohnya. Ataupun lelaki-lelaki ajnabi, lelaki-lelaki asing misal kata yang tidak ada hubungan mahram. Itu pertama sekali menunjukkan rambut tidak menutup aurat. Itu tidak menutup aurat, itu hukumnya tidak diperbolehkan, hukumnya adalah haram. Kemudian menampakkan warna ataupun menampakkan rambut, itu perhiasan, kita kata perhiasan dan sebagainya kepada selain daripada suami. Itu tidak diperbolehkan. Apatah lagi kalau misal kata menimbulkan fitnah. Apatah lagi kalau menimbulkan fitnah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misal kata seorang isteri dia nak menggunakan inai di jari ataupun di kaki, untuk tujuan apa? Untuk tujuan perhiasan. Kepada siapa? Kepada suami. Maka disebutkan oleh para fuqaha, dan kita boleh jumpa ibarat ini di dalam kitab-kitab fiqh muktabar kita. Di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, hukum dia adalah sunnah. Hukumnya itu adalah sunnah bagi seorang perempuan yang sudah berkahwin memperhiaskan dirinya ataupun menggunakan inai di tangan ataupun di kaki bagi tujuan apa? Bagi tujuan perhiasan untuk suaminya. Hukumnya itu adalah sunnah. Baik, bila disebutkan sunnah bagi tujuan perhiasan untuk suami, berarti kita faham daripada ibarat ini selain daripada suami itu hukumnya tidak sunnah. Bila kita kata selain daripada suami hukumnya itu tidak sunnah, berarti apa? Tidak diperbolehkan dan juga tidak digalakkan. Bahkan di kalangan para ulama mengatakan hukumnya itu adalah makruh. Hukumnya itu adalah makruh. Dan kalau misal kata boleh menimbulkan fitnah, ataupun membangkitkan syahwat dan sebagainya dengan kegunaan inai, lagi sekarang masya-Allah inai bermacam-macam jenis dan sebagainya, design dan sebagainya, boleh membangkitkan syahwat dan sebagainya, diperlihatkan kepada
selain daripada suami ataupun lelaki-lelaki ajnabi, maka hukumnya itu tidak diharuskan, tidak diperbolehkan. Ini bab Ustaz, kalau sang suami mengatakan you tak boleh pakai inai kat jari you, nanti you keluar, nanti you boleh naikkan syahwat-syahwat lelaki-lelaki di luar sana. Kalau kita terangkan kepada isteri, bukan isteri kita lah, isteri kita semua insyaAllah isteri yang solehah kan. Ini yang berlaku di luar Kalau mereka menerangkan kepada isteri mereka kan tentang hukum yang Ustaz sedang yang baru sahaja Ustaz menerangkan tentang hukum ini, the first impression yang diorang akan beri, I pun suka lah, I pun tangan apa, ada aku kisah I pun tangan apa kan. Kubu I jawab lah. Kau memang layak jadi isteri. Tapi come back to Ustaz punya jawapan tu, kira niat lah. Niat isteri tu nak kena betul lah kan Ustaz. Jadi niat isteri itu bila dia menggunakan inai itu tidak lain dan tidak bukan tujuan dia menggunakan inai pada tangannya itu adalah untuk perhiasan hanya untuk suaminya. Tapi orang lain tengok nampak boleh lah. Kalau misalnya kata orang lain nampak dan sebagainya, itu kita tak bahaskan lah. Kita tidak dalam pembahasan itu tak mengapa lah kat situ. Tapi kalau niatnya misalnya kata untuk selain daripada suami, untuk dilihat oleh orang lain, untuk menampakkan kecantikan seorang bidadari itu bidadari syurga, Masya Allah, bidadari bumi lah kita panggil isteri-isteri itu kepada selain daripada suaminya, maka bab situ jatuh hukum sebahagian ulama mengatakan hukumnya makruh, dan ada yang mengatakan hukumnya itu adalah haram. Dengar tu. Tapi tangan memang bukan aurat kan? Tangan, aku macam nak tangan juga. Untuk wanita Ustaz. Pul, bila kau tanya kan, tangan bukan aurat, kan nak kena be more specific. Ya, bukan detail. Untuk wanita kan, tangan aurat. Indah satu qaul, di dalam satu qaul di dalam mazhab Syafi'i ada dua pandangan ataupun dua pendapat. Pandangan Al-Imam Nawawi seperti mana dalam kitab Al-Minhajut Talibin mengatakan bahawa aurat bagi seorang wanita indal ajanib, ketika bersama dengan orang-orang yang bukan mahramnya, itu adalah ataupun di luar solat, itu adalah jami'ul badan, itu keseluruhan daripada badannya. Berarti apa? Muka, mata, tangan semua adalah aurat. Ini adalah pandangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Pandangan Al-Imam Rafi'i, Imam Rafi'i itu juga bermazhab dengan Imam Syafi'i, yang mana kita di Nusantara ini mungkin mengikut pandangan ini. Baik, jadi mengatakan bahawa seluruh badan perempuan itu di luar solat itu adalah aurat, kecuali apa? Kecuali muka, kecuali muka dan juga kedua telapak tangan hingga pergelangan inilah. Jadi muka dan juga tangan ni bukan aurat. Itu yang maksud aku tu. Tak tahu lah, tangan yelah, ambol pun tangan juga. Jadi sebab tu tricep pun tangan. Sini lah, sebab tu aku cakap sini. Jadi sebab orang pakai inai selalu sini sini. Gini. Orang tak pakai inai kat bawah ketiak sini semua. Tapi soalan dia tu, aurat tu sampai kat sini. Tapi topik ni adalah inai tu. Pakai inai tu sebenarnya ada hukum-hukum dia dalam Islam. Tapi memang aku rasa perempuan di luar sana, isteri-isteri memang suka berhias kan. Isteri mana yang tak nak berhias untuk suami kan? Betul. Tapi kalau isteri banyak nak berhias pakai inai je, untung aku. Sebab isteri aku banyak berhias, banyak minta emas je. Kalau dia minta inai, aku memang beli satu kotak. Dia cakap tangan suap makan. Nak inai, ada hantar. Every month kasi lah kotak inai. Tengok muka-muka. Ada isteri kalau minta perhiasan, dia minta perhiasan rumah lagi teruk bro. Aduh, kacau bilau. I nak washing machine baru you. Tak, bila pagi ni je kau keluarkan hukum. Pandai ke bertaktik je lah. Baik lah lu bertaktik. Sama juga macam aku kan. Gitu juga. Gini, hukum tak boleh. Kalau beli gitar kan, hukum. Hukum dia cuma dua je, makro tak harus. Bini mengamuk, you tak habis-habis beli gitar, tak habis-habis dengan you pergi Ibanez. Tak ada. Ustaz ada cakap hukum dia harus untuk beli gitar. Mengikut pandangan Imam Steven. Tapi baik lah kalau Ina piasan kan, tak piasannya ni kan piasan lah inai kasih. Tapi kita have to be fair. Kalau isteri minta piasan, kita kasih dia.
no problem kan. Kita sebagai suami kita pun memberi pasal itu sifat memberi selagi kepada kita mampu itu wajib juga kan kita memberi. Masuk bukan wajib aku bukan sembarang di sini maksudnya kita ni sebagai suami kan memang harus menjaga mereka lah their well-being. Dalam masa yang sama, suka hati kita lah, kita nak beli gitar ke, kita nak apa ke, nak pakai kod ke, kan? Kita bayar duit. Betul tak? Kenapa kalau ada tanya, kenapa asyik beli gitar? Aku dah nampak cahaya tu. Lagi sikit je abang dah nak sampai. Abang dah nak kenal diri tadi. Jawab dia macam ini tau. Kalau ulama-ulama kita, apa yang kau dapat ni syariat, yang kau dengar ni hakikat. Dalam ini kalau tangan yang bergentel ni kau nampak bukan gentel tau. Bukan kau yang menggerakkan. Ini dah topik lain sih. Jangan topik kita. Bukan dah makrifat. Semua hilang kan. Tapi insyaAllah satu episod nanti kita akan masuk kepada bab apakah hukum beli gitar tanpa ketahuannya isteri. Ini berat sikit. Jangan main-main kan. Okay, by the way, bagi pendengar dan penonton kita kan, kita punya brother Ijat Koki ni dia memang gitaris kan, gitaris I would say gitaris yang handal lah. Tak lah handal. Dia pandai gentel lah. Dia pandai gentel lah. Dia kalau pandai gentel, members dia tak apa juga. Banyak benda dia pandai gentel. Suka rancan Tak apa. Minggu lepas aku tak datang, kau dah aktif shopping Kalau dengar dia tahu aku belat sama dia. Aku belat kan. Minggu lepas aku backing kau Ijat. Okay. Dia yang api-api dia api-api ni. Ni Epun yang api-api. Aduh. Aku backing brother. Tak apa, 2 on 2 kat sini. Okay, jadi alhamdulillah kita dapat mengketengahkan kan kesemua soalan-soalan pada malam ini kepada Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz Abdul Hafiz kita. Alhamdulillah. Jadi bagi mereka ni saya ada pengumuman sikit dan bagi mereka yang nak menghantarkan soalan, bolehlah hantar soalan anda kepada email kami iaitu admin@seekers-nest.com. Yang main-main jadi siapa nak hantar soalan silakan. Seperti mana soalan-soalan pendengar dan penonton kita yang mereka hantarkan melalui email. Jangan malu. Dan dalam sama kalau tak ada email boleh pakai Facebook pun direct pun boleh. Nak kirimkan surat pun boleh. Boleh. Kalau tak pun boleh komen dekat YouTube page kita juga. YouTube page ke, dekat kita punya Facebook page ke, ataupun kalau boleh contact kita through Spotify pun silakan. Sebenarnya kan aku boleh baca hati Ipul ni sebenarnya. Apa dia punya? Dia sebenarnya kan kita lepas kita off air ni je kan, dia akan tanya Ustaz, kalau saya nak pakai inai boleh tak? Depan tadi berbual dah segini-gini. Dia gerakkan jari dia lah. Dah lama jari-jari ni tak diinaikan. Aku tak nak diinaikan lagi. Cukup lah. Itu apa pada satu. Tapi kalau soalan Ustaz cakap tu. Kalau soalan lelaki menggunakan inai itu pun ada satu boleh silakan buka Ustaz, buka. Pendek Ustaz pendek. Tak ada. Panjangkan Ustaz. Kasih yang betul-betul Ustaz, tak apa. Yang dinaskan oleh para fuqaha untuk lelaki menggunakan inai, kalau misalnya kata menggunakannya pada rambut, contohnya mewarnakan rambut menggunakan inai dengan warna merah ataupun warna perang dan sebagainya, itu hukumnya diperbolehkan, diharuskan. Sama juga macam tadi, kalau misalnya kata dia nak warnakan rambutnya menggunakan inai, ada inai tak yang warna hitamnya? Ada yang warna hitam, maka hukumnya apa? Hukumnya itu boleh hukumnya itu haram hukumnya. Kerana apa? Berlaku penipuan kat situ. Baik bagi lelaki dan juga perempuan yang belum berkahwin. Melainkan kalau misalnya kata kerana jihad. Kerana jihad misalnya kata kerana nak menampakkan pasukan muslimin itu seperti orang muda, maka hukumnya itu tidak haram lah, diharuskan untuk mewarnakan rambut dengan warna hitam. Manakala menggunakan inai di jari dan juga di kaki dan sebagainya, kalau kita lihat dalam kitab-kitab fiqh, di dalam pembahasan dalam ibarat yang sama di dalam Tuhfatul Muhtaj, disunnahkan bagi perempuan yang sudah berkahwin menggunakan inai di jari dan juga kaki
semata untuk perhiasan bagi suaminya. Ammar rajul, manakala bagi lelaki, hukum menggunakan inai pada kaki dan juga tangan itu hukumnya adalah haram. Tapi hari perkahwinan macam mana Ustaz? Hukumnya itu adalah haram. Kerana apa haram kat situ? Kerana ada tasyabbuh bin nisa. Itu seperti mengumpamakan dirinya itu seperti perempuan. Jadi wanita lah. Jadi inai ini hanyalah khusus untuk kaum perempuan. Bila lelaki menggunakan inai baik di jari ataupun tangan, maka hukumnya adalah haram. Kerana apa? Seperti mengumpamakan diri itu, menyamakan diri itu seperti perempuan. Kecuali kata para ulama kalau ada hajat. Hajat macam mana? Kalau contohnya misal kata untuk tujuan perubatan. Jadi ada sebahagian daripada metod perubatan itu menggunakan inai. Menggunakan inai baik di jari ataupun di kaki dengan tujuan perubatan, maka hukumnya itu diharuskan. Hukumnya itu diharuskan. Jadi ini adalah ibarat kitab yang meletakkan ataupun yang menekankan hukum penggunaan inai bagi lelaki sama ada di jari ataupun di tangan. Jadi kalau kita lihat sekarang kan majlis perkahwinan kita dan sebagainya, itu sudah menjadi adat, kebiasaan bagi pengantin lelaki mempelai mempelai lelaki itu menggunakan apa? Menggunakan inai di kaki ataupun di tangan dan sebagainya. Itu ada fatwa. Itu kalau kita lihat fatwa yang dikeluarkan daripada JAKIM, ini daripada negeri seberang negeri seberang, kita lihat itu hukumnya itu di apa orang kata itu diharuskan. Hukumnya itu diharuskan, tapi disyaratkan inai itu tak boleh ada seperti lukisan dewa-dewa dan sebagainya, seperti bunga ataupun daun-daun dan sebagainya, ataupun tidaklah sampai keterlaluan dan sebagainya. Kemudian ada beberapa syarat lagi lah kita ringkaskan insyaAllah. Satu jari atau dua jari je lah. Satu jari atau dia tanya jari Jad. Tu dia. Tak yelah, satu je kalau lelaki dua jari. Satu jari. Masa kita buka bisnes, buat glove yang macam tapi ada inai. Tapi ada inai Nampak macam tangan berinai kan sampai glove. Betul? Boleh juga. Nak salam-salam siapa pun boleh apa? Boleh. Melapis Kau pak salam kau hidup kau. Salam kau nak duit dua. Makan sedap hidup $2. Itu macam memang minta kena siku kan? Datang majlis orang $2 kau kasi. Tapi syukurlah. Alhamdulillah. Orang maybe datang jauh-jauh. Tapi bagus orang Melayu kita kahwin kira tak ada terhad macam apa letak $50 ke apa. Siapa nak kasih ikhlas. Betul lah. Aku bukan apa Ipul kan? Tadi kau berbual pasal inai. Sekarang kau berbual pasal duit salam. Yelah. Lepas tu kau berbual pasal majlis perkahwinan. Ini macam je aku semua yang dah pernah lalui. Ataupun apa ingin dilaluikan lagi. Tapi kalau cakap pasal kahwin zaman kita pula dengan sekarang dah jauh beza. Betul. Budak-budak sekarang ni kan aku lagi yang kawan-kawan kita kau tahu lah. Diorang belum pernah rasa ambil gambar kat satu backdrop. Diorang tak pernah rasa ni semua. Diorang keluar outstation luar negeri semua outdoor angkat gambar je jump shot lagi dia tak tahu baju Salim banyak kali backdrop sama je. Diorang tak tahu ni semua Dia belum pernah rasa susah lagi Engkau dulu Ijat, bila kau sanding, berapa banyak baju kau tukar pada on that day? Gambar je 3 je lah. 3 Ipul? Aku satu je aku pakai. Satu baju? Satu je. Tapi zaman aku tu simple lagi. Zaman tu pelamin kat dalam rumah ke kat bawah? Pelamin rumah. Zaman mana masih dah kat luar juga. Kat luar kat bawah blok. Tapi time tu masih kamera belum digital lagi. Sekarang naik menyampah nak gambar tu. Pasal gambar dia macam tak style. Engkau menyampah dengan gambar ke kau menyampah dengan bini? Oh tidak. Dengar gambar dia je. Tak ada betul gambar aku kan. Zaman dulu masih pakai filem lagi. Jadi bila aku tengok balik kan, flash dia tak cover sampai kaki. Jadi kaki gelap. Ni betul ni kisah betul. Those are the days
Okey lah, at least ada juga. Alhamdulillah. Tapi to be honest, ni sekarang ni tahun 2020 adalah tahun yang paling terbaik untuk orang yang nak kahwin. Yang nak kahwin, yang nak nikah. Maksimal 50 orang. Tapi alhamdulillah, bukan pasal bajet je lah. Pasal dia mudah. Dan dia tak macam rumit macam yang dahulu. Nak kena jemput orang, nak kena pergi rumah, semua kita family members kan. Itu pun kalau dapat dikumpulkan. Tapi ini insyaAllah straightforward. Kasih date, kadi turun kan, dan limited to only maybe 20 people lah kan. Tapi mungkin yang paling catchy sekali daripada aku lah nikah online. Wah, ini nak berbual sekarang ke? Dah, korang jangan nak terus. Time jaga time. Nikah online tu macam interesting. InsyaAllah Offline nanti kita berbual. nikah offline sekali. Atau lepas offline nikah. Okay, jadi sebelum kita merepek lagi, insyaAllah topik-topik yang kita tadi ketengahkan macam nikah offline, Apple nak kahwin. Aku tak cakap Inai, don't put word into my mouth. daripada Inai sampai ke majlis, sampai salam-salam bukan cerita. Duit salam kan. Ya, tak apa. Itu topik kita akan sediakan topik-topik itu kepada episod yang akan datang insya-Allah kan. Jadi bagi mereka yang menonton dan mendengar kepada podcast kita ini, ribuan terima kasih kan kepada mereka yang mendengar. Dan sebelum kita mengakhirikan sesi ini, lagi sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Abdul Hafiz. Sama-sama. Terima kasih kerana jemput. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi nantikan kepada episod yang seterusnya daripada kami, saya Indra Sahib dan saya Ijat Koki, saya Eric Pipul, dalam rancangan yang seterusnya dalam podcast Sahabat Bertanya. Nantikan episod yang seterusnya. Like and share. Minggu depan kita semua pakai songkok. Minggu depan kita pakai tanjak pakai jubah, pakai songkok. Macam berani. Korang nak jawab soalan pula apa? Dah. Kita nak closing ni. Cut. Okay. Jadi insyaAllah kita temu lagi dan pada episod yang seterusnya insyaAllah. Till we meet again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.